وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه amma ba'd. Sambungan pelajaran kita dalam fiqh ibadat haji, di mana kita telah menamatkan pengajian kita dalam bab rukun-rukun haji. Sebelum kita pergi kepada perkara-perkara wajib dalam haji ini, suka juga ana nak tanya tentang apa makna rukun haji. Yang kita dah faham dan kita dah ingat pun, kan? Apa dia rukun haji? Ya. Perkara-perkara amalan yang wajib, bukan sahaja yang wajib dibuat, dilakukan dan tidak boleh diwakilkan. Sekiranya tidak dilakukan, apa jadi? Haji kita tak sah. Itu tak ada. Itu makna rukun. Rukun iaitulah suatu perkara yang menjadi tonggak kepada amalan dan dia sebahagian daripada amalan itu. Itu dari sudut falsafah ataupun istilah fiqhnya. Kalau kita kata rukun, artinya perkara ini menjadi asas kepada amalan itu. Kalau tak buat, tak jadi. Macam kita kata rukun Islam. Berapa rukun Islam? 5. Rukun iman. Artinya iman itu mesti ada 6. Kalau tolak satu jadi berapa? Pandai dah jawab tu. Jadi iman dengan Islam ni, daripada 5, 6 tu tolak satu jadi kosong. Dia bukan matematik biasa ni. 5 tolak 1, 4. Ini tidak. Artinya, kalau kita beriman dengan semua rukun iman, kecuali malaikat saya tak percaya sebab belum pernah jumpa, maka orang itu Islam ke tidak? Iman ke tidak? La, dia tak jadi orang iman sebab dia menolak satu daripada rukun iman. Itu dipanggil rukun. Kali ini kita berpindah pula kepada pengajian kita dalam tajuk wajib haji. Apa makna wajib? Apa makna wajib? Wajib iaitulah perkara-perkara amalan yang mesti dilakukan. Mesti, wajib kita kena lakukan. Sekiranya tak buat, apa jadi? Maka kita kena tengok kepada kenapa tak buat. Kalau kerana suka-suka je, saja tak nak buat, maka dia berdosa dan dia dikenakan dam, bayaran, tetapi hajinya masih lagi dikira sah. Hajinya sah. Sekiranya dia tak buat tadi kerana keuzuran, maka dia tidak berdosa, tetapi hajinya, damnya kena bayar, kecuali dalam perkara-perkara yang tentu yang disebut dengan nama mukrah, yang terpaksa, yang apa, maka itu tak berdosa dan tak kena bayar dam. Baik, ini dia panggil wajib haji. Perkara-perkara yang menjadi wajib dalam bab haji, inilah di antaranya yang kita belajar. Maka amalan yang termasuk dalam perkara wajib haji ini ada berapa perkara? Ada 6 perkara. Sama juga dengan rukun pun 6, wajib 6 juga. Maka wajib haji yang pertama yang kita nak belajar iaitulah berihram di miqat. Ayatnya kena habis daripada awal lagi. Ihram di miqat. Waktu kita belajar rukun dulu, berihram di mana? Miqat pula, betulkah? Berihram di mana? Di hati. Itu rukun. Selagi kita kata dengan mulut, tak masuk dalam hati, jadi ke tidak? Dah. Macam kita ini, kita duduk belajar, ni niat ni, nawaitul hajjah contohnya, itu format biasanya, dia niat, kan? Tapi hati kita tak kata.
maka dia tak jadi. Waktu niat rukun, kita kena niat dengan hati kita yang kita ni nak kerja haji atau nak kerja umrah ataupun kedua-duanya sekali. Tetapi yang jadi wajibnya kat mana? Yang jadi wajibnya berniat di miqat. Artinya tempat kita nak berniat tadi di mana? Mesti di miqat. Itu yang pertama. Yang kedua, meninggalkan larangan ihram. Larangan ihram ada berapa perkara? Kita belajar dulu. 13 perkara. Yang ketiga, bermalam di Muzdalifah ataupun dalam bahasa kitab disebut bermabit. Bermabit di Muzdalifah. Yang keempat, melontar jamrah al-aqabah. Melontar jamrah al-aqabah ni bila? Pada hari raya. Hari raya Aidil Adha, maka kita melontar pada hari tersebut. Yang kelima, bermalam di Mina. Bermabit di Mina berapa malam? 3 malam yang sempurna, 2 malam itu yang sekurangnya. Kan? Malam 11 dan malam 12. Kemudian melontar 3 jamrah pada hari 11 dan 12. Kemudian kalau kita tidur lagi pada malam yang ke-13, bermakna kita juga wajib melontar pada hari yang ke-13. Tapi kalau kita tak mabit, gugurlah dia. Tak kata, saya tak nak tidur malam ni, saya nafas awal. Dia nafas awal tu sekali dengan mabit, sekali dengan melontar. Taklah kata gitu, dak kamu kau relax, tidur sini, esok nak pergi melontar. Sebab saya tak nafas awal melontar. Lah. Dia combine 2 tu sekali. Kalau dia nafas awal, dia gugur 2. Gugur mabit dan gugur melontar. Ingat dah, 6 perkara ni agak mudah ke payah? InsyaAllah. Yang pertama itulah, kalau sedikit kekeliruan tu yang pertama. Sebab kenapa niat 2 kali tu? Berniat ihram. Satu di hati, satu di miqat. Jelas dah tu. Kita akan masuk kepada wajib yang pertama. Wajib yang pertama iaitulah berniat ihram di miqat. Miqat ni mana apa miqat? Bahasa Arab kata miqat. Miqat mana tempat dan masa. Dia ada 2 sekali. Ini miqat. Arti miqat iaitulah ketentuan tempat atau masa untuk berniat ihram haji atau umrah. Itu makna miqat. Kalau dalam sudut bahasa, walakum miqatu yaumin ma'lum, kan dalam cerita Nabi Ibrahim AS tu, ketika dia berdepan dengan bapa dia tu, dia kata walakum miqatu yaumin, kita akan buat satu perjanjian pada hari tertentu, nak kumpul di sini, nak muhakamah Ibrahim contohnya, ataupun Nabi Musa AS kumpul di sini nak lawan dengan ahli-ahli sihir. Itu miqat. Mana miqat satu masa. Kita boleh kalau kita bercakap, mana kita punya miqat? Kita kata miqat kita dekat RNR apa-apa. Itu jadi tu. Nak jumpa kat situ pada waktu dan tempat. Jadi miqat ini dalam ibadat haji dan umrah dia ada 2 kategori. Satu dipanggil miqat makani. Makani maknanya tempat. Tempat nak berniat. Satu lagi dia panggil miqat zamani. Zamani artinya masa. Masa nak berniat. Bagi umrah, alhamdulillah tak ada masa. Sepanjang tahun ada visa boleh pergi, bismillah tawakkal ala Allah, boleh. Tapi haji lah. Haji dia ada musim tertentu. Al-hajju ashhurum ma'lumat dalam Quran sebut. Haji itu dalam bulan-bulan yang khas yang tertentu saja, bermula daripada 1 Syawal, berakhirnya sebelum subuh pada hari raya, iaitulah 10 Zulhijjah. Itu perbezaan di antara masa. Ada tempat. Tempat ini jelas Nabi kita sallallahu alaihi wasallam waqata. Nabi kita telah mentauqidkan. Apa makna tauqid di sini? Nabi kita telah menetapkan tempat. Nabi kata sebut apa? Zulhulaifah untuk orang Madinah. Qaunul Manazil untuk orang ni, Yalamlam untuk ahli Yaman, Juhfah, Zatu Irq. Jadi semua tempat ini telah ditentukan lorong masuk. Kemudian bukan bermakna tetap, dia anjal. Dia fleksibel, boleh terbuka, tapi Nabi kata hunna lahunna waliman ata alaihinna min ghairi ahlihinna. Miqat ini untuk orang penduduk di sini dan orang lain yang melalui kawasan ini, maka itu miqat dia. Macam kita orang Malaysia. Miqat kita di mana? Miqat kita tengok keadaan. Kalau mari dengan kapal laut, kita akan masuk Yalamlam, Laut Yaman. Kalau mari dengan kapal terbang, kita akan melintasi miqat Qaunul Manazil. Tapi oleh kerana kita nak pergi ke Madinah, maka kita melintasi miqat tersebut tanpa berihram. Turun Jeddah,
naik bas ke Madinah. Bila nak mari daripada Madinah nanti, barulah kita niat ihram di Zulhulaifah atau Abyar Ali, hunna lahunna. Nabi kata miqat ini untuk penduduk di kawasan ini dan orang yang datang melalui kawasan ini. Itu dia panggil miqat. Miqat 5 tempat je kena faham. Miqat ni ada berapa tempat? 5 tempat yang disebut di sini. Maka kita kena jelas lah sini. Kalau dah tahu dah miqat tu kawasan-kawasan tertentu, tengok ni dia punya plan ni, dudukan miqat. Yang paling jauh sekali miqat apa dia? Zulhulaifah ataupun Abyar Ali, lebih kurang 430 atau 440 km ke Mekah. Itu jarak yang paling jauh sekali. Jadi tak ada harapan lagi lah bagi pihak muslimah. Biasanya dia akan kalau keuzuran, biasanya mereka ni akan jumpa ustaz lah. Dia kata, ustaz saya tak nak niat. Habis kau nak apa? Dia kata dia nak pergi ke Mekah. Kalau dah bersih daripada haid nanti, dia nak pergi nak mandi dan nak pergi niat bermikatnya di Tan'im. Siapa dia kata ada miqat Tan'im? Tan'im bukan miqat. Itu tempat tanah haram yang paling dekat dengan Mekah. Kena beza di antara isu ni. Kerana memang kekeliruan ini berlaku tinggi darjatnya. Maksud tinggi darjat, ramai orang tanya. Jadi bila ramai orang tanya, artinya apa? Artinya banyaklah dia punya tak fahamnya. Itu maksud dia. Nak pergi Tan'im ke, nak pergi Ja'ranah ke, nak pergi ke Hudaibiyah ke, itu dia panggil tanah halal yang dekat dengan border tanah haram. Bukan miqat. Miqat ini iaitulah laluan yang kita nak masuk ke tanah haram. Lintas kawasan ni, tengok dia punya jarak ni. Yaman, Yalamlam. Madinah, Zulhulaifah. Syria, Syam, Mesir, Tunis, Al-Juhfah. Iraq, Zatul Urqin. Malaysia, Qadnu Manazil. Itu laluan udara contohnya, atau laluan darat. Jadi semua tempat ini telah ditetapkan. Paling jauh pun jarak dia mesti jauh tengok. Cuma yang jadi pertikaian ulama sampai hari ini pun, Jeddah tu, airport Jeddah tu miqat ke tidak? Majoriti ulama mengatakan Jeddah tidak miqat. Kerana Nabi tidak namakan dia tu miqat di awal lagi. Tapi kalau tengok nanti kita tahu kapal terbang di Jeddah, kita akan nampak kecelaruan sedikit. Sahabat-sahabat kita mari daripada negara lain, Indonesia khasnya, dia berebut pergi ke tandas baru nak tukar ihram. Dia niat di situ. Dan mereka juga pernah bentang dalam muzakarah haji Malaysia supaya ikut mazhab dia, bermikatkan di sini. Jadi pihak tabung haji berpegang dengan pandangan majoriti ulama dalam majma' fiqhi dan lain-lain yang mengatakan Jeddah tidak mikat. Jadi kita kekalkan. Maka jelaslah kepada kita bahawa mikat ini telah ditetapkan. Tak boleh kita suka-suka nak langgar, lepas tu kita nak pergi duduk di kawasan lain. Tidak ada. Dia miqat ni dia bandar ke daerah ke? Dia miqat ni satu tempat yang sekarang ni telah dibuat. Yang 5 ni ada bandar ke daerah? Asalnya tak ada apa, kosong je. Dia punya sempadan. Border nak masuk tanah haram, mesti berniat di sini baru masuk. Tapi jauh lagi ke tanah haram tu. Contohnya kita kata ni, kita Qadnu Manazil, Yalam apa ni, Zulhulaifah. Kita niat di Madinah tu. Zulhulaifah dengan Madinah 15 km ya daripada bandar Madinah. Tapi berjalan nak masuk Mekah ni 400 kilo lagi baru masuk Mekah. Itu dia panggil sempadan yang dibuat untuk nak masuk tanah haram. Sebab apa berbeza-beza ni? Payah nak jawab. Kalau tuan tengok dalam buku saya tu, macam-macam pandangan ada. Waktu malaikat mari dulu cerah sekat ni lah, macam-macam. Pandangan yang terakhir yang saya pilihnya, wallahu a'lam. Itu yang paling baik jawapan. Sebab tak ada riwayat yang sahih yang boleh kita sandarkan kepada dia. Tak ada riwayat sahih. Macam mana kita nak kata, ni sahih ni? Tak boleh. Tak boleh nak sandar, tak boleh. Baik. Maaf Ustaz, saya tak faham tadi bila Ustaz cakap Tan'im bukan miqat. Ya. Jadi bila di Mekah nak buat umrah tu, mereka saya selalu dengar. Nak buat umrah tu kita keluar ke tanah, sebab kita duduk dalam tanah haram. Kita sudah duduk di tanah haram. Bila kita nak niat umrah, kita kena keluar ke tanah halal. Tan'im itu tanah halal yang paling dekat, bukannya miqat. Miqat artinya kamu tak boleh lalu kawasan ini kecuali berihram daripada negeri masing-masing. Baik, andainya rumah kita duduk di lepas kawasan miqat. Qadnu Manazil 80 km, rumah kita 60 km daripada Madinah. Di mana miqat kita? Undur ke Qadnu Manazil, ke belakang balik lah. Kita niat di rumah. Nabi kata min haitsu ansha, di mana tempat dia nak buat. Macam hari ni lah contohnya, kita kata kita kerja pilot kapal terbang lah.
Jadi kita mari ke Jeddah, di atas asal bawa kapal terbang, bukan jemaah haji. Sampai-sampai di Jeddah, ada masalah teknikal ke apa benda ke, kita diberi cuti 2 hari. Jadi tiba-tiba rasa nak buat umrah. Jadi ketika itu kita ambil kain ihram, beli kat Jeddah, pakai niat ihram di hotel pagi itu duduk masuk Mekah. Itu boleh. Itu dibolehkan kerana kita datang di atas benda lain. Datang nak meeting ke kat Jeddah, ada persidangan apa-apa, tiba-tiba persidangan habis awal. Kita punya flight balik esok ke lusa. Jadi pada duduk saja, baik kita pergi Mekah. Itu boleh. Baik. Jelaslah masalah miqat, perbezaan di antara miqat makani dengan tanah halal yang paling dekat. Itu berbeza. Orang yang duduk di tanah haram, bila dia nak niat ihram umrah, dia kena ke tanah halal. Ingat tak? Lupa dah. Tengok dalam nota yang saya ajar itu siri yang pertama dulu. Apa anak kata? Di antara benda yang pelik dalam bab haji ni, wajib apa? Wajib campur di antara halal dan haram. Kalau dalam bab makan minum boleh campur halal haram? Tak boleh. Dalam haji dengan umrah bukan tak boleh, wajib. Kena campur halal dengan haram. Oleh kerana awak duduk di Mekah, tanah halal, tanah haram, wajib kena keluar ke tanah halal. Baik, waktu nak pergi haji kenapa tak keluar ke Tan'im? Ni soalan. Siapa ingat lagi jawapan? Waktu nak niat haji, tak perlulah kita berangkat pergi ke Tan'im pula. Ya. Tak niat pun, kita niat haji tamattu, dah buka ihram. Niat di rumah, tapi kenapa tak payah pergi? Soalannya, kenapa tak perlu keluar ke Tan'im atau Jaranah? Arafah? Dah tanah. Sebab Arafah tanah halal. Artinya kita duduk di tanah haram, kita niat sini, kita akan keluar ke tanah halal. Orang yang nak buat umrah, dia duduk di tanah haram, dia kena keluar ke tanah halal sebab dia sudah di tanah haram. Jelas dah? Ini cerita. Cerita pun payah juga, kan? Kadang-kadang tak nampak. Baik. Ya, boleh. Boleh balik. Orang yang nak umrah, dalam kaedah kita, niat dengan tempat itu, dia kena ada campur di antara halal dan haram. Bagi orang yang nak buat umrah, yang sudah duduk di tanah haram, dah lalu miqat masuk dah. Jadi, kalau dia nak umrah sekali lagi, umrah kali yang kedua, yang ketiga, dia kena keluar ke tanah halal. Bagi orang yang nak pergi haji, dia haji tamattu ni. Dah buka dah ihram umrah dia, kan? Ingat, haji tamattu macam mana cara? Masuk ke Mekah dengan niat umrah. Kemudian sekarang ni saya nak pergi haji. Dah hari yang 8, hari 8 Zulhijjah, kita nak niat haji balik. Nak pergi tarawih dulu kami ni, lepas tu nak pergi ke Arafah, hari 9. Maka di mana kita nak niat? Niat di Mekah. Walaupun Mekah ni tanah haram, tetapi kita akan berangkat ke tanah Arafah, tanah halal. Ada campur ke tidak halal haram? Jelas. Alhamdulillah. Simple ya. Cuma benda tak aja dengar. Tak aja dengar dia rasa pelik sikit, kan? Baik. Kadang-kadang tajuk tu yang mencelaru, kan? Tajuk dia wajib kena campur halal haram. Pening lalu. Mana ada kita dengar daripada budak lagi, mana boleh campur, kan? Macam tadi juga 5 tolak 1 kosong. Mana ada matematik macam tu? Itu matematik dalam akidah macam tu. Dalam bab haji ada macam tu. Dalam bab rukun haji. Taib. Baiklah. Ini gambaran-gambaran yang menunjukkan kita tentang kawasan miqat. Kawasan miqat jauh jarak dia tu. Yang paling jauh sekali di mana? Di Bir Ali, kan? Baik. Ini gambar-gambar yang menunjukkan miqat ataupun tanah haram yang dekat. Tan'im, Hudaibiyah. Ini biasa tempat kan? Tempat orang duduk pergi sentiasa ni lah ni kawasan dia. Ja'ranah. Taib, kalau kita pergi ke lain boleh? Boleh. Asalkan tanah halal. Tak syarat je. Tapi ni yang masyhur, yang famous ni. Esok pergi Tan'im saya. Gilah. Kami tak pergi Ja'ranah. Kami nak pergi ke Hudaibiyah. Kalau ada kata, aku nak pergi Arafah. Boleh. Arafah tanah halal ke tak? Pergi je Arafah. Sambil-sambil naik unta kat sana, niat ihram. Boleh. Itu dia panggil sangat mudah lah. Simple saja kalau kita dah tahu dia punya kaedah. Maka kita, apakah maksud miqat zamani bagi haji? Jawabnya miqat zamani telah kita jawab di awal tadi, bahawa apa dia miqat zamani? Iaitulah waktu yang dibenarkan untuk berniat
Untuk apa? Untuk niat. Untuk sudah tak ada had kecuali dalam beberapa rukun. Ingat tak? Rukun yang ada waktu. Berapa rukun? Rukun haji yang ada waktu. Ingat balik nota kita tu. Nota tu kena simpan sampai balik haji pula. Baru sedekah ke orang. Wukuf di Arafah. Ada waktu. Bermula zuhur pada hari Arafah, berakhir subuh hari raya. Tamat. Lain-lain? Tawaf ada permulaan, tak ada akhir. Selagi tak tawaf, maka lagi itulah dia punya haji belum selesai. Ingatlah tu kan. Ini tempoh bermulanya miqat zamani bagi haji selesai. Kemudian kita pergi pula. Miqat makani bagi yang mengerjakan haji bagi penduduk Mekah dan orang yang berada di Mekah, iaitulah dalam sempadan tanah haram masih lagi. Selagi kita terlupa contohnya. Naik bas dah. Naik bas sampai ke Bina. Belum niat. Boleh niat lagi. Sebab dia belum keluar daripada tanah haram. Tapi yang afdalnya, yang baiknya kita niat di mana tempat kita duduk. Kenapa? Kenapa tak pergi niat di Masjid Haram? Seronok ikut soalan ni. Nak jawab tu payah. Sebab Nabi SAW sewaktu dia datang haji, Nabi tinggal kat mana? Yelah Mekah. Kat mana hotel ni? Grand Mekah. Bawah jam besar. Nabi kita duduk di Al-Abtah. Al-Abtah ni macam duduk Mekah dah cakap ni tak? Semangat ni. Kita duduk di Masjid Haram, pergi ke perkuburan Ma'la. Depan Ma'la tu ada tanah kosong, itu dia panggil Abtah. Abtah ni macam kita tanah lapang lah, tanah kosong. Bukit pun tak banyak. Maka Nabi kumpul di situ Jumaat haji dia. Kumpul di situ. Jadi pada hari mula-mula masuk, pergi tawaf, sa'i, jemaah haji yang buat haji tamattu' buka ihram. Kemudian pada hari 8 Zulhijjah, pada pagi tersebut, Nabi mengarahkan sahabat-sahabat yang buka ihram supaya berniat haji. Di mana? Di tempat mereka berkhemah. Itu menunjukkan kalaulah niat di Masjid Haram afdal, tentuan Nabi ke hantar. Mana semua jemaah haji yang buka ihram, pergi ke masjid, niat di sana, datang balik sini. Jadi oleh kerana tidak ada arahan, maka kita kata yang afdalnya, yang sunnahnya niat di tempat masing-masing. Alhamdulillah. Kalau tidak penat juga kita, kalau sebu satu hari 8 semua ke Masjid Haram, agak-agak apa nak jadi. Sama juga di Madinah. Waktu di Madinah, Nabi kita niat ihram di miqat di Zulhulaifah. Mari zaman Imam Malik, ada sebahagian orang haji masa tu, dia kata, "Tak, aku nak niat ihram di Masjid Nabawi." Sebab Masjid Nabi ni pahala solat dia 1000, pahala ya banyaklah. Masjid Nabawi dia punya kedudukan yang besar. Imam Malik rahimahullah kata, "La taf'al, jangan buat. Aku bimbang mari fitnah ke atas kamu." Sebab Nabi berniat di miqat, seolah-olah kita kata tak sempurna, tak komplit Nabi. Yang aku ni niat di masjid ni lebih hebat. Itu dia panggil kelebihan ittiba', mengikut apa cara yang dibuat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu kita belajar, itu dia panggil sunnah. Baik. Jadi kalau kita lihat, ini dipanggil daerah-daerah sempadan Masjid Haram. Tak jauh lah dia punya daerah ni. Yang adanya Tan'im, Ja'ranah, Wadi Nakhlah, Hudaibiyah, Adat Laban, sempadan Arafah. Dia tak sekata dia punya. Tengok. Yang cantiknya kalau bulat itu senang tak? Kalau tanah haram Madinah bulat 15 km. 8 sini ke sini Masjid Nabi, 8 ke belakang. 5 dia panggil dairi gitu. Dia punya ring road dia ni 15 km. Tapi Mekah tak sama. Tak sama. Jadi timbullah isu yang saya jawab tadi, wallahu alam tadi. Kenapa tak sama? Ada kata bila turun Hajar Aswad, ini ada kata, ini cerita, jangan tulis yang ni ya. Bila Hajar Aswad turun, cahaya dia bawa sinaran cahaya dia tu sampai ke situ. Maka ditanda. Ada yang mengatakan malaikat yang ikut Nabi Ibrahim AS, Nabi Adam turun tu duduk di kawasan ni. Dia punya jaga. Jadi Syekh Muhammad Tahir Al-Qurdi, seorang penulis sejarah Mekah yang saya rujuk pada buku dia, dia kata yang terbaiknya jawapan wallahu alam itu yang terbaik. Sebab Nabi tak sebut kenapa. Kita pun lebih selamat daripada duk cari-cari benda yang pelik.
Kerana inilah saya tengok sebagai peringatan untuk kita. Bila kita baca qisas as-sabiqina fil Quran, cerita-cerita orang dulu dalam Quran, kenapa Tuhan tak detailkan? Tuhan tahu semua. Semua di bawah ilmu Allah Azza. Bila turun Quran tu, dia cerita je. Wa yaquluna salasatu rabi'uhum kalbuhum. Mereka kata 3 orang ashabul kahfi, yang keempatnya anjing. Mereka kata 5 orang ashabul kahfi, yang keenamnya anjing. Wa yaquluna sab'atun wa thaminhum kalbuhum. Ada kata 7, yang ke-8-nya anjing. Allah Ta'ala tak mampu ke nak bagi satu je. 7 orang, 8 dengan anjing. Selesai masalah. Itu menunjukkan bahawa fakta dalam Quran ni yang dia nak ibrah, pengajaran, bukan nak pergi cari tempat dan tarikh. Yang tempat kita ini sibuk dengan tarikh. Nah, sibuk dengan tarikh ya. Bila, tapi isi kandungan yang sepatut dibahas tidak dibahaskan. Nah, tuan-tuan boleh tengok satu tajuk. Saya punya kuliah dalam YouTube, tajuk dianya Ibrah dan Pengajaran dari Kisah Ashabul Kahfi. Ini pun sama juga. Kita duk sibuk dengan kenapa tak sama ni. Biarlah tak sama pun, yang pentingnya yang bila kita nak buat, kita kena tahu di mana tanah halalnya, di mana tanah haramnya, dan apa faedah. Faedahnya besar. Mungkin Ustaz Suni sebut sebagai yang tadi kot. Faedahnya, solat dalam tanah ni border tanah haram ni. Berapa pahala dia? 100,000 pahala. Jadi ulama persisih pandangan. 100,000 di Masjid Haram ke? Atau seluruhnya ni? Sini saja ke? Masjid Haram? Atau seluruh tanah haram ni? Seluruh tanah haram. Ini artinya bila kamu duduk di Mekah, kamu kena tahulah ini tanah haram. Allah Ta'ala gandakan pahala untuk beribadah, dan dia punya ancaman bagi orang yang buat maksiat. Kan Tuhan sebut dalam Quran, wa man yurid fihi bil hadim bizulmin nuziqhu min azabin alim. Siapa yang cuba nak buat benda tak baik di tanah haram, cuba berniat nak buat, bukan buat lagi, nuziqhu min azabin alim, Tuhan kata aku boleh timpa ke atas mereka azab yang berat. Jadi kalau kita duduk tanah haram, hati-hatilah, jangan buat benda mungkar, jangan buat benda maksiat, jangan buat benda yang tak baik, kerana niat nak buat tu dah kira. Di tempat lain niat nak buat tak jadi lagi selagi tak buat. Tapi man hamma bihasanatin, kata Nabi, siapa yang berniat nak buat benda baik, tengok rahmat Allah Ta'ala kepada kita. Siapa berniat nak buat benda baik, dapat pahala niat. Berniat nak buat tak baik, tak ditulis selagi tak buat. Allahu Akbar. Besar ke tidak? Tengok dalam ceramah saya, tajuk dia bagaimana meraih satu kerja, meraih 2 pahala dalam satu kerjaan. Contohnya, kita turun daripada rumah, kita niat, ya Allah, sekiranya aku tengok orang susah tepi jalan, kereta pecah tayar ke, apa-apa yang berlaku, aku nak bantu. Kita nak tolong. Kita niat nak tolong. Kita pun pergi. Daripada rumah kita sampai ke pejabat, tak ada satu kereta pun yang jadi masalah. Alhamdulillah, semuanya selamat sejahtera. Kita dapat pahala ke tidak? Sebab niat. Tapi kalau jumpa sungguh, kita bantu 2 pahala. Pahala niat dan pahala Allahu Akbar. Inilah dia kata rahmat Allah Ta'ala beri pada hamba dia. Banyak sekali pahala-pahala yang dapat kita dapat, tapi kita yang buat tak nak. Baiklah, bila sampai di Mekah, apa yang kita nak buat? Yang paling afdal seorang itu berniat ihram di Mekah, kerana Nabi berniat di sana. Itu kita dah bincang tadi. Kemudian habislah, tamatlah perbincangan kita tentang miqat. Ada soalan di sini, silakan. Kita nak pindah kepada perkara-perkara yang wajib yang kedua pula. Ada persoalan? Yang mandi sebelum daripada niat ihram. Ya. Adakah dia memang tidak wajib sunat aja kan? Sunat. Nampak keadaan tu orang kelompok sehingga kan macam tak jadi wajib kan? Atas penerangan lah. Kita kata macam kita nak pergi solat Jumaat lah. Solat Jumaat ni sunat kita mandi kan. Jadi kita hari nak musafir, nak berihram, nak bertukar wajah lah daripada manusia biasa kepada manusia yang mempunyai sifat malaikat, kita kata. Kenapa tak malaikatnya? 13 perkara kena larang ni, besar tinggi darjat. Jadi kita mandi. Pertama, mandi nak musafir, mandi kerana ihram. Itu dia panggil benda-benda yang sunat yang patut kita buat. Tengoklah keadaan kita nak berniat di mana. Kalau nak pergi niat di makeup baru nak mandi situ, memang kelang kabut. Jadi kita niat awal-awal lagi dah di bilik kita, dah niat dah. Cuma kalau orang naik kapal terbang terus ke Jeddah, masuk Mekah ni, dia nak mandi kat mana? Mandi di rumah dia lagi lah. Orang Kuala Lumpur mandi di Kuala Lumpur.
Pergi Kelana Jaya tu dah siap dah mandi dah. Orang yang mari daripada jauh mandi dekat asrama Kelana Jaya tu. Cuma sampai hari ni pun mereka tak buat kemudahan yang sepatutnya kepada jemaah haji, terutama sekali yang duduk di Dewan Jugra tu, apa nama, Jugra ke Jurga. Tak buat, berapa tahun dah kita minta. Tapi akan buat komplek baru ni dekat KLIA masjid. Itu di tempat. Biarlah, jangan duduk komen orang susah. Ya. Saya tengok kalau orang lepas tadi pakai era pakai biasa. Kita dah. Maksudnya dia boleh kita niat terus dekat kalau naik ke tempat kalau mana zero lah. So dah memang pakai ihram lah. Kalau tak tu maknanya kita boleh sampai dulu. Lah. Settle dekat hotel baru ni pun kena. Kalau sampai dah, kita dah niat dalam keadaan pakai baju biasa, kena bayar dam lah. Maksudnya yang biasa orang buat dia pakai ihram siap-siap naik ke tempat. Itu yang majoriti lah. Ada mungkin seorang dua boleh lah. Kalau semua 400 orang bangun nak tukar ihram atas kapal terbang, agak-agak ada tempat ke tidak? Nah, kalau seorang dua cerdik. Ataupun biasanya dia pakai yang dalam tu, yang bawah. Yang bawah dah pakai dah. Yang kat luar ni pakai jubah, pakai tak apa. Yang kat atas ni taklah masalah sangat kalau nak tukar atas kapal terbang pun. Ni nak tukar bawah tu yang jadi masalah tu. Dah lah sempit. Jadi banyak masalah masyakkah yang ditimbulkan. Maknanya siapa pergi Jeddah dia niat terus untuk umrah lah. Kalau siapa pergi Madinah tak. Tak. Siapa dia nak, kita tengok penerbangan kita. Penerbangan kita ni akan terus ke Mekah. Maka kita kena niat di Qanul Manazil atas kapal terbang. Ihram disiap-siap di sini lah. Di sebelum naik kapal terbang tu dah ready dah. Orang yang nak pergi Madinah, tapi kalau charter flight yang Malaysia yang haji ni biasa dia akan direct terus Jeddah, KLIA terus terbang ke Madinah. Kalau flight biasa ni, commercial flight ni, itu masalah. Sebab dia ikut lorong dia Kuala Lumpur ke Jeddah, dia akan pergi Jeddah. Tapi kalau charter flight tak, Kuala Lumpur terus ke Madinah. Itu di antara yang nasib lah kan. Orang pergi dulu, dia akan pergi Kuala Lumpur, Madinah. Kemudian naik bas Madinah, Mekah. Daripada Mekah dia akan balik ikut Jeddah. Orang yang pergi Jeddah dulu lain pula. Mari Jeddah, pergi Mekah, naik bas ke Madinah. Daripada Madinah tu atas nasib pula, tengok flight. Sebahagian daripada rombongan dia akan terbang terus daripada Madinah ke Kuala Lumpur. Itu lebih baik. Ada rombongan dia kena round dulu serai satu hari. Naik bas balik ke Jeddah. Itu penat sikit tapi pengalaman banyak. Nak pengalaman kan nak penat. Kalau mari kita turun Jeddah, pergi Madinah, kita tak niat lah. Jadi sebab kita nak ke Madinah. Ya, tak ada niat. Tak ada. Dia pun tak akan announce atas kapal terbang tu. Tuan-tuan berniat lalu mikot, tak ada. Sebab dia memang tak lalu. Jeddah ke Madinah terus. Dia tak pusing ke Qanul Manazil. Nah. Tamatlah, Ada lagi soalan ni? Tentang niat ada? Habis dah. Kita pindah kepada wajib yang kedua, iaitulah meninggalkan larangan-larangan ihram. Ada berapa larangan? 13 perkara yang sebahagiannya untuk lelaki, sebahagiannya untuk wanita, dan ada sebahagian besarnya bersama. Makna larangan bersama, laki-laki dan wanita, haji dan hajah dua-dua kena. Jadi siapa yang kena siapa, kita lihat satu persatu insya-Allah. Larangan umum. Yang pertama sekali kita ambil yang umum dulu. Apa yang umum tu? Laki-laki dan perempuan semuanya tak boleh. Iaitulah mengerat atau memotong kuku. Kuku aku panjang ni, dah niat ihram dah. Terlupalah tadi. Apa nak buat? Boleh potong lagi? Tak boleh lagi dah. Haram kalau potong, haram. Tapi kita tengah berjalan, angkat-angkat beg, tiba-tiba terkoyak kita punya kuku. Biar gitu ya. Ambil gam melekat. Kau macam mana? Lah, kalau terkoyak boleh kita teruskan, kita sempurnakan koyakan tu dengan kita potong dia, kerana menyakitkan kalau tidak. Sakit dia terkoyak ni. Jadi itu tidak kena dimaafkan itu. Sebab bukan kita yang potong dia terpotong sendiri. Cuma kita lengkapkan, sempurnakan potongan tersebut. Mana kita bantu kuku itulah daripada duduk sakit kita. Yang kedua, memakai bau-bauan sama ada di badan, makanan, minuman atau menghidungnya ke dalam hidung. Tak boleh guna semua bauan. Ambil kita punya perfume, ambil minyak wangi, ambil apa benda. Yang pentingnya jenis bauan. Ini tak masuk ni.
Oh ya, aku sakit kepala, ambil minyak cak kapok. Boleh ke tak boleh? Kenapa tak boleh? Wangian ke tu? Nak pergi semaya jemaah hari ni? Oh ya, aku nak pergi solat jemaah ni, isteri dia pun ambil minyak cak kapok. Ni abang, dipersilakan. Agak-agaknya perang sabir hari tu kan. Mana ada orang berwangi minyak cak kapok? Itu ubat. Ubat tak ada masalah. Sakit kepala ke, apa ni, luka kaki ambil minyak gamat, silakan. Bahkan para ulama yang semasa mengatakan ubat gigi pun boleh digunakan. Walaupun ada bau sedikit, tapi tak ada orang nak pergi masjid ambil ubat gigi comor kat tangan dia, ni dah wangi dah ni. Ada. Itu di antara benda yang dimaafkan dari segi logiknya lah. Itu simple ya. Yang tak bolehnya sebarang bentuk wangian. Tak boleh. Cuma timbul lagi isu sabun yang digunakan bukan untuk berwangi tapi untuk nak menyuci. Macam kita makan tengah jalan kan, dekat restoran tengah jalan, biasanya restoran tengah jalan Arab ni bagus dia letak sabun dekat basuh tangan tu. Sabun apa? Sabun cuci kain tu, sabun fat yang debu tu. Angkat yang kotak-kotak sekali letak situ. Kalau sabun Arab nama dia Tide, TIDE kan, Tide. Kalau sini macam fat lah, apa lagi nama sabun saya pun ingat dah, lama dah tak basuh kain ni. Sekat tahu duduk asrama ni tak basuh kain sendiri dah. Jadi itu khilaf di kalangan ulama semasa. Ada yang mengatakan sabun itu untuk faedah penyucian, bukan nak semata-mata nak berwangi, maka dimaafkan. Cuma Abu Anas kata apa? Sebaiknya hindarkanlah, kerana kita masih ada pilihan. Masih ada pilihan. Ini sekejap lagi ada orang mari jual sabun ni. Sabun haji dia tulis. Sabun haji, sabun yang tak berbau. Dan biasanya sabun ni akan diberi hadiah. Kalau orang pergi ke komplek haji ni, sebelum lepas tu macam-macam syarikat akan datang. Melalui tabung haji lah, rasmi. Dia akan beri sabun lah, shampoo lah, apa lagi tu, yang tak berbau semuanya. Kalau kita mandi tu, kita tak tahu kita sabun ke tak. Tapi dia punya alat tu cukup. Yang kurangnya bau je. Sudah mandi, kata aku mandi ke tak. Dia tak bau apa. Tak ada bau apa-apa. Itu boleh dimaafkan dan tidak jadi masalah. Itu dalam isu bauan. Ustaz, ada sepatutnya tisu yang ada bau tu macam mana tisu untuk lap tangan? Tisu itu termasuk dalam perkara khilaf tadilah. Sebab kita tidak berwangi dengan tisu tu, cuma kita nak lapkan tubuh. Jadi bagi saya lah, kalau dalam ihram elakkanlah sabun tu keluar daripada khilaf para ulama. Nanti kita juga yang susah hati. Ada ustaz kata tak boleh, ada ustaz kata boleh, macam mana? Jadi kalau terbuat, taklah sampai mereka kena bayar dam, insya-Allah. Baik. Jelas 1 2 ni. Saya nak lalu terus ni. Mungkin tak pusing dah ni, masa kita sangat terhad. Yang ketiga, dengar yang ketiga ni. Mencabut. Cuba ikut saya kata sekali. Mencabut. Ingat dah. Masuk dah dalam dia punya memori, mencabut. Sebab banyak keliru kat sini ni. Mencabut rambut atau bulu dari mana-mana anggota badan. Apa yang salah di sini? Mencabut. Tapi kalau kita basuh muka, ambil wuduk ke, mandi ke, tengok kat tangan kita, ada bulu mata. Sekarang ni siapa bersalah? Kita bersalah ke bulu mata yang salah? Bulu mata yang salah. Kenapa kau pergi dekat tangan aku? Maka itu tidak salah. Saya ulang di sini sebab apa? Sebab ada satu masa dulu jemaah kita ni punya was-was. Allah Ta'ala yang maha kaya, kalau SPRM ada kena tangkap dia. Was-was kuat sangat. Apa jadi? Bila mandi dia blok dia punya tempat mandi tu. Dia kutip ni berapa lah rambut yang jatuh. Dia bawa mari dalam tisu tunjuk. Ustaz, macam mana ni? Saya kata banyaknya rambut awak. Macam nak buat? Kata seekor unta 1 rambut. Terduduk dia. Dia kata mana ada petua unta dengan rambut? Kata kalau awak tahu bagus. Artinya itu bukan salah. Bukan salah kita. Yang salahnya dia yang keluar dari tempat duduk dia. Maka ini dikira selamat sejahtera. Baik. Itu yang salahnya apa dia? Mencabut kan. Macam kita duduk diam-diam biasalah. Kalau berhenti tempat dekat traffic light tu, apa yang kita buat biasanya? Macam-macam lah, tarik janggut lah, tarik bulu hidung lah. Yang penting kerja lah dia tu, aktif lah kat situ kan. Kalau tarik, itu bermakna mencabut. Tapi kalau kita sesemua, kita keluar ni,
ada lekat bulu hidung di inguh dia tu, apa jadi? Selamat, kerana dia dah gugur, dia dah mati awal lagi, dia punya kehidupan rambut tu selesai masalah. Ada masalah rambut ni, ada masalah. Selesai kan? Cuma yang keliru dalam siri lepas, iaitulah tentang bercukur. Ingat ke tidak? Apa yang kelirunya bercukur? Kalau semua dua-dua ni, suami isteri atau kawan-kawan ni, sama-sama dah selesai daripada amalan umrah ataupun haji, setelah sampai waktu tahallul, kan, boleh ke tidak orang yang belum tahallul lagi dia potong rambut orang lain? Boleh ke tidak? Boleh. Sepakat dah boleh? Alhamdulillah. Baru ni tak sepakat tak? Ni sepakat, mana kemah dah tu, boleh ingat molek dah. Jadi tak jadi halangan, sama ada suami potong rambut isteri dulu ataupun isteri potong rambut suami dia, tidak menjadi masalah. Yang pentingnya dua-dua telah tamat, sudah sampai tempoh masa untuk bertahallul. Yang keempat, memakai minyak rambut di kepala, janggut dan semua bulu muka, selain daripada yang tumbuh di pipi dan dahi. Artinya pakai minyak di tempat yang bulunya menjadi perhiasan, ni rambut, janggut, itu, maka minyak itu tak boleh dipakai lagi, minyak rambut. Bila kita nak pakai ni, kita kena pakai bila? Sebelum berniat. Mana lepas kita mandi, kita pakai minyak rambut, kita pakai wangian di tubuh kita, itu semuanya boleh. Kerana dalam kaedah kita, tulis, mana nota tu, buka balik. Sambut, berapa kaedah dah kita belajar siri lepas? Campur halal dengan haram. Lagi? Tak apa ingat dah ni. Mana pergi dah nota, hilang dah nota. Jangan nak pergi haji hilang dah nota. Nota ni kena bawa sampai ke Arafah, sampai ke Mina bawa. Bawa tawaf lagi. Satu lagi kaedah yang kita kena ambil, iaitulah kaedah boleh terus, tak boleh mula. Boleh terus, tak boleh mula. Apa maksud dia? Contohnya, setelah kita mandi, kita pun pakai wangian atau pakai minyak rambut. Bila nak niat ihram, wangi itu kena basuh ke tak? Tak payah basuh. Kenapa? Sebab dia dah ada kat tubuh kita. Boleh terus, tak boleh mula. Tapi kalau lepas niat dah, terlupalah rambut aku ni berserabut ni, boleh lagi pakai minyak rambut? Tak boleh lagi. Itu dia kata tak boleh mula. Orang yang bawa isteri dia, tak ada masalah, isteri dia lah tu, kan? Tapi kalau baru nak beristeri lepas niat ihram, boleh? Tak boleh mula tu. Itu dia punya kaedah yang sangat simple, tapi kaedah ni banyak sebenarnya membantu kita untuk memahami isu-isu larangan dalam haji ni. Boleh tak boleh mula, boleh terus, kan? Itu boleh mula, tak boleh terus, tak boleh mula. Baik. Yang seterusnya, memotong, menebang, mengerat, mencabut pokok-pokok di tanah haram, itu larangan. Waktu kita di tanah haram, tak boleh kita duk cabut pokok ni. Manakala nak jadi ahli majlis daerah, banding majlis Perbandaran Mekah tu, tak payahlah. Bukan kerja kita duduk main cabut bulu, cabut pokok situ. Jangan cabut. Yang seterusnya, memburu binatang buruan darat yang halal dimakan. Arnak ke, kijang ke, rusa ke, buru merpati pun sama juga. Atau membinasakannya di tanah halal atau haram. Bagi orang yang berihram di tanah haram ke, tanah halal ke, hayawan ini tak boleh diusik. Sebab Allah Ta'ala nak uji kita, wala yabluwannakumullahu bisyai'in minas saydi tanaluhu aydikum wa rimahukum liya'lamallahu man yakhafu bil ghaib. Tuhan sebut dalam Quran. Allah nak uji pada kamu supaya bila kamu berihram, jangan sentuh hayawan. Liya'lamallahu man yakhafu bil ghaib. Tuhan nak tahu siapa di kalangan kamu yang takut salah dalam benda gaib. Mana benda yang kita tak nampak. Mungkin kita jalan seorang-seorang, jumpa kijang, pulah telinga sikit, jumpa harnap kan, dia tak boleh. Itu ujian Allah Ta'ala kepada kita. Kata di sahabat, waktu Nabi kita keluar berjalan nak pergi ke haji pada tahun itu, ni hayawan-hayawan ni, perburuan yang datang jalan sekali. Tanaluhu aydikum wa rimahukum. Tuhan kata, kamu boleh tarik telinga dia dengan tangan kamu, boleh pukul dengan tombak kamu, tapi tak ada siapa ambil. Inilah
khairiyatul ummah, kebaikan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni umat yang patuh, yang taat. Berbeza dengan kejahatan Yahudi. Yahudi bila Allah Taala larang dia tangkap ikan hari Sabtu, apa buat? Hari Jumaat dia gali kolam. Hari Sabtu ikan naik, duk melepok tepi laut, tepi pantai, masuk dalam kolam dia. Dia kata ikan masuk. Dia sendiri masuk, bukan aku kacau. Petang Sabtu bila ikan nak balik ke pantai, dia tutup lorong. Hari Ahad baru dia pergi timba ambil ikan. Itu dia panggil helah. Helah Yahudiyah ataupun helah syaitan. Sebab nak melepaskan kita daripada, nak ambil juga larangan Tuhan ni, kita pusing sana sini, akhir sekali dapat. Jadi kerana itulah kita tengok hari ni banyak ni sebahagian daripada hukum hakam yang dibuat hari ni mungkin menggunakan helah. Jadi helah ni bukan semua yang boleh diterima dalam syarak. Ada yang nampak macam diterima tapi hakikatnya memang berlaku penipuan dalam syarak. Helah boleh nak lepaskan diri, tiga terdesak. Contohlah, saya jangan buat ni. Contoh dalam kelas kita ni saja. Seorang suami ni kelahi dengan bini dia. Dia kata kalau kamu turun tangga ni, jatuh talak. Macam bini dia nak buat macam mana? Tangga satu tu ada. Nak buat macam mana? Jadi sampai kat tangga dia tak turun, dia terjun. Lepaslah dia. Tak ada salah sebab dia terjun dia. Yang dia kata-kata dia kalau kamu turun. Dia tak turun, dia terjun. Itu dia panggil helah. Kalau bulan Ramadan ni dalam kitab fiqh kata, orang ni makan mi. Dia tengah-tengah makan mi, lekat dia punya mi, sebahagian dia dalam perut, sebahagiannya luar perut. Tengok macam mana? Dah azan subuh dah. Kalau telan masuk, batal puasa. Kalau biarkan mi terjolor kat sini, tak boleh nak solat sebab nak bersambung dalam perut. Macam mana nak buat? Maka dia kena pergi ke mahkamah, biar hakim jatuh hukuman. Kamu dipaksa untuk tarik di sini. Yang hakim jatuh hukuman. Dia kira mukrah, dipaksa. Macam-macam lah. Dalam kitab fiqh ni banyak cerita. Kalau kita belajar, dia panggil kitabul hiyal. Kitab-kitab helah. Macam nak melepaskan. Banyak jugalah. Ada helah yang diterima. Ada helah yang tak boleh diterima. Baik. Yang seterusnya, melakukan pendahuluan persetubuhan. Ini payah ni orang ni. Dia panggil ayat 18 belakang sini ni. Apa makna muqaddimah? Muqaddimah persetubuhan tu duduk pegang tangan bini, duduk gosok-gosok, itu semua larang belaka. Kalau berjalan kita pegang dia tak ada apa-apa. Contoh orang tengah ramai tak jam, kalau pegang tangan lepas hilang, boleh pegang tapi tak ada apa-apa perasaan. Kalau pegang, dia panggil pegang romantis lah, senang. Itu tak boleh. Tak boleh. Tengok bini pun, tengok dia main kenyuk mata pun tak boleh dalam ihram. Sebab Allah Ta'ala larang daripada segala rafas. Apa ini Tuhan sebut dalam Quran, la rafasa wala fusuqa wala jidala fil hajj. Bila kamu faman farada fihinnal hajja, siapa yang dah niat haji, la rafas, tak boleh lagi dia berbincang tentang wanita. Tak boleh lagi. Kena ingatlah dalam ihram nanti, kita kena ingat di antara larangan yang kita patuh, kita kena akur, iaitulah tak boleh lagi kita berbincang tentang wanita. Dengan isteri sendiri kemudian SMS kat bini contohnya. SMS yang ayat 18 ni. Tak boleh, itu sudah larang. Bersetubuh, itu jelas lah. Ini hak kemuncak dah tu. Hak ni muqaddimah. Yang ketiga, berkahwin atau mengawinkan orang atau menerima wakil kahwin. Tak boleh berlaku. Kita duduk di Arafah hari tu, tengah pakai ihram, anak telefon, abah bagi wakil kita nak kahwin ni. Kata tunggu hari raya, aku lontar dulu baru kita buat. Aku mau tawah dulu. Kerana dalam ihram tak boleh semua. Baik. Itu di antara benda yang terlibat dengan semua. Kemudian yang lelakinya, khusus untuk laki-laki, memakai pakaian bersarung, berjahit atau bercantum. Ini laki-laki tak boleh. Apa makna pakaian bersarung? Yang kita masuk macam kain sarung, tak boleh lah. Yang berjahit, yang bercantum. Baik. Berjahit ni, kata-kata ini boleh menarik minat. Kalau orang beli, mana kain ihram sini? Ini kan. Dalam kain ihram kita ni ada banyak bulu kat tepi kan. Bulu kan. Isteri dia pun ambil, dia pandai berjahit. Dia jahit zigzag kat tepi tu supaya tak berbulu. Boleh pakai lagi ke tidak kain ihram ni? Boleh? Ini dia berjahit. Itulah. Jangan duduk
jangan duk literally sangat dia punya bahasa. Kalau kata berjahit, jadi kalau ada berlaku kes ni, pakcik ni bawa mari saya. Dia kata apa pakcik? Nampak nak marah dia. Ni lah dia kata mentang kau dia pandai jahit gak. Biasa dia marah bini dia lah dia kata. Mentang dia pandai berjahit gak dia kata. Dia ambil kat ihram saya jahit kat tepi ni. Macam mana ustaz? Oh kata sudah dah lah. Ya dia tak ada masalah. Yang masalahnya berjahit maksudnya bersambung, bercantum itu yang tak boleh. Kalau tak nak jahit tepi, jahit lah. Lebih baik daripada kita orang duk pijak kita punya ekor kain kan, kain ihram tu nanti jatuh nanti kotor macam-macam dia punya nanti kan. Baik, itu yang pertama, orang lelaki tak boleh pakaian yang berjahit bercantum. Hari ni timbul, tak tahulah macam mana, banyak orang ni pereka fashion ni hebat sungguh dia, banyak tak ada kerja dia duk kerja nak kacau orang haji. Dia buat kain ihram tak berjahit tapi dia punya kancing tu dia panggil bahasa Arab kata tok, mana kancingnya tik tak. Dia kancing semua sekali macam baju juga kancing daripada atas sampai bawah. Macam mana kita nak kata? Jadi para ulama benda ni telah dibawa pada guru saya di Masjid Nabawi, angkat kain ni. Dia kata bid'ah, dia kata. Ini rekaan orang-orang Mesir ni, dia duduk main benda lagi ni. Kita diminta supaya pakai kain dua lapis macam kita baru beranak. Macam kain kapan. Kain kapan mana ada orang pakai pink kat tepi. Jadi tak payah duk pakai apa. Kecuali dibenarkan untuk kita pakai tali pinggang. Dengan dua sebab. Yang pertama takut jatuh kain. Satu. Yang kedua, mungkin kita perlu pada tali pinggang ni untuk letak barang-barang simpanan, duit ke barang-barang kita lah, nak letak cermin mata, nak letak handphone, banyak yang kita nak letak di, maka itu tidak menjadi masalah, dibenarkan. Yang kedua, bagi orang lelaki menutup kepala atau sebahagian daripadanya. Yang bercantum, kalau bercantum tingkat. Ya. Kalau yang bercantum, tingkat, sebab tingkat dia jadi bercantum. Tak, memang kita kena ikat, kita lipat dia tu, orang panggil kilah dia. Tak jadi masalah tu. Kalau ikat siput mati. Tak apa, lekat situ. Masalah kalau Dia ikat pun sini je, tempat nak ikat. Kalau tak ikat itu jatuhlah pula. Bukan semua daripada sampai bawah kan. Yang kedua tadi menutup kepala atau sebahagian daripadanya. Dia panggil ihram orang laki-laki di mana? Ihram laki-laki di kepala. Ihram wanita di muka. Orang perempuan tak boleh tutup muka. Kepala dia wajiblah kena tutup. Muka tak boleh tutup. Dan dia dilarang juga wanita ni pakai sarung tangan. Sarung tangan tak boleh pakai. Kalau stongan tak apa. Apa dia stongan? Stongan ni stocking yang pakai kat lengan ni untuk nak jaga aurat kan. Itu dia panggil stongan. Stongan tak apa. Yang larangnya sarung tangan ni sampai sini tutup ni. Kalau tengok orang Indonesia, dia pakai sebelah. Bawah ni buka, atas ni tutup. Macam-macam, tak payahlah, tak payah sekat ni ya. Kita pakai setakat stongan untuk sampai pergelangan tangan. Itu dibenarkan. Jadi dua tempat. Wanita tak boleh pakai sarung tangan dan tak boleh pakai tutup muka. Maka purdah tak boleh. Dua tempat. Bagi orang lelaki, banyaklah tak boleh ya. Berjantung tak boleh, tutup kepala pun tak boleh. Baik, kalau dia panah macam mana? Dia pakai kain payung atas kepala. Tutup muka ke tak? Tutup kepala ke tidak? Tidak panggil tutup kepala macam tu tak? Tudung gitu ya. Itu tak menjadi masalah. Ataupun dalam kitab fiqh ni pelik dia kata. Kalau orang ni nak angkat barang macam tu. Dia angkat barang berat, dia junjung atas kepala kotak. Itu tak nama tutup kepala, menjunjung barang atas kepala. Itu pun tidak jadi masalah. Jadi ada benda-benda istilah. Tapi kalau kita lihat secara zahirnya nampak, tutup kepala awak ni. Tak, rupanya bukan tutup kepala tu, junjung atas kepala. Itu berbeza. Satu perbezaan yang perlu kita kena lihatlah. Dengan wanita ini saja. Maka kesimpulan kitanya, di dalam pakaian ihram bagi orang laki-laki ni dua helai kain yang tidak bercantum, sehelai dipakai untuk atas, sebelah dipakai untuk bawah. Macam ni dia punya pakaian. Pakaian laki-laki. Ada pun yang ni yang pakai ni dia panggil ittibak. Ittibak ni macam mana? Buka bahu kanan. Bila nak pakai tu? Waktu nak tawaf kan? Ni tak ni. Kuala Lumpur pakai dah. Kadang-kadang saya tegur, Pak Cik, kenapa pakai dah ni? Dia tak marah. Sebab dia orang tua, dia tengok kita agak muda sikit. Dia kata apa?
Jawapan ni mantap ni. Tuan-tuan kena belajar jawapan ni. Dia tak kata panas. Dia kata, maaf lah, 17 siri kuliah saya tak pernah miss. Apa maksud? Apa maksud dia? Tak payah tegur lah, saya tahu dah. Itu hebat dia tu. Dia punya mantik punya tinggi. Ya. Dia kata, maaf cik, saya 17 siri kuliah tak pernah miss. Artinya, awak yang salah, saya yang betul. Sedap. Oh, saya kata hebat pakcik. Memang tak pernah miss tapi tidur dalam kelas. Baru jauh. Kalau kita nak jawab boleh, tapi taklah, kita hormat orang tua kan. Kalau nak jawab sarkastik juga boleh kata. Memang pakcik tak pernah miss tapi pakcik tidur. Kalau jawab macam tu agak-agak berambat dekat kanan. Berambat dia. Ada juga orang nak kacau aku kat sini. Belum pergi haji lagi. Kita ni kadang-kadang kefahaman ataupun terlupa. Itu benda janganlah duduk tunjuk oh saya belajar dengan guru saya ni Syekh sekian-sekian. Syekh awak betul, awak yang tak betul faham. Ataupun dia miss minggu tu, ataupun banyaklah atau. Jadi setiap benda yang orang tegur, ambillah pandangan positif. Paling tidak boleh tak, terima kasih, saya terlupa tadi. Macam mana yang betul tanya balik. Barulah dia cerita tak yang betulnya waktu lain daripada tawaf, kita pakai yang biasa macam ni. Macam ni. Bagi orang lelaki. Jadi yang semua benda yang kita sebut tadi semuanya boleh. Bagi orang wanita mudah, simple je lah. Iaitulah pakaian macam biasalah. Ada orang pakai macam ni, pakai kain telekung. Ada yang pakai apa ni, tudung yang biasanya. Itu semua tu pakaian-pakaian. Yang pentingnya pakaian telah diluluskan oleh syarak. Kalau pakai macam ni jangan. Ini dia panggil pakaian yang tak lulus pospakum syariah ni. Ni tak lulus. Pakai hak ni tak bertaubat, nerakalah jawab dia nya. Itu pakaian-pakaian yang tak lulus sebab tak cukup syarat dia. Sama ada hari ni ibu-ibu bapa-bapa kena ingat, anak-anak kita memang dia punya helah tinggi. Apa dia? Pakai tudung atas. Bawah habis. Nampak segala benda. Atas tudung, bawah buka. Nak kata apa ni? Ini bala akhir zaman hari ni. Dulu orang tak tudung, hari ni bertudung tapi macam-macam. Dah tudung pula pelik-pelik, iklan besar tu. Gergasi semua dekat tepi-tepi jalan tu iklan tudung. Maknanya tudung laku sekarang ni. Ya. Maknanya 3 lapis, 3 tingkat ada. 4 tingkat tudung pun ada, macam-macam jenis. Allahu akbar. Peniaga-peniaga ni dia memang dia tak tinggal betul lah. Memang dia belajar betul taktik dengan ya. Kak Maidin ada jual sebuah dalam untuk lelaki tapi dia macam kain lapis budak. Cuba dia. Itu bolehlah untuk orang yang keuzuran. Untuk orang uzur, contohnya kecing tak tos, kecing yang sentiasa keluar, dia orang tu perlu pada benda tu. Tapi bagi orang yang tak ada masalah apa-apa, maka itu termasuk dalam larangan yang kenapa kita nak pakai benda tu? Darurat ke nak pakai? Itu tidak darurat. Ada sebagai ustaz kata tak apa, dia tak berjahit. Ini semua hailah belaka tu. Hailah macam nak takat ikat tadi jugalah tu. Tak berjahit ni, tapi kamu ikat kat situ tak jahit. Ada apa yang perlunya untuk pakai benda tu, cawak tu kan? Jadi kalau orang perlu sungguh, macam orang uzur, orang sakit, itu dibenarkan insya-Allah. Baiklah, kita akan habiskan perbincangan kita tentang perkara ini. Amalan-amalan sunat sebelum ihram banyaklah. Paling simple yang ringkas yang saya nak bagi tahu senangnya, macam nak pergi solat Jumaat lah. Solat Jumaat bagi orang yang tak bekerja lah. Orang bekerja payah juga, takkan nak pergi mandi kat pejabat dah. Yang pentingnya kerak kuku, potong kuku, rapikan dia punya misai dia, rambut dia. Jadi ada juga dalam slide ni tulis janggut. Janggut ni kita kena simpan janggut. Bagi orang tak ada janggut tu simpan janggut. Sebab di antara janggut ni nak membezakan di antara laki-laki dengan wanita, janggut tu. Sebab orang wanita mana ada janggut? Tak ada. Kalau nak berjanggut boleh? Boleh. Saya nak berjanggut suami, sebab suami tak nak pakai janggut. Macam agak-agak. Baru haru dah kelang kabut kita. Bini dia nak pakai janggut pula dah, sebab suami tak nak pakai. Sebab itu hak suami tu. Tak boleh, orang perempuan tak boleh cabar kita dalam bab janggut. Itu di antara amalan-amalan yang baiklah. Maka di sini kita kata tamatlah perbincangan kita tentang rukun yang kedua. InsyaAllah kita akan masuk rukun yang ketiga. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin.